Uh, Baik, kelas. So kita pergi kepada rumusan bab 7. Sebelum ni awak dah tengok pun bab-bab yang sebelum ni. Macam bab 2 awak dah tengok, bab 6 awak dah tengok. So sekarang ni kita cuba tengok rumusan berkaitan dengan bab 7 adalah nilai masa wang. Okey, kan kalau awak tengok nilai masa wang ni, tempoh masa awak belajar ni adalah lama Baik, di bawah topik Okey, di bawah topik nilai masa wang, kita ada 3 dia punya bahagian yang utama. Pertama, kita ada konsep nilai masa wang. Yang kedua, kita ada alat bantuan pengiraan nilai masa wang. Yang ketiga, kita ada bentuk-bentuk nilai masa wang. Baik, kita back balik. Yang pertama, di bawah konsep nilai masa wang, apa yang pelajar kena ingat adalah konsep nilai masa wang, maksudnya maksud nilai masa wang. Kemudian kepentingan nilai masa wang, kita ada 4. Macam membantu pengurus membuat belanjawan modal, membantu pengurus membuat pelunasan pinjaman. Okey, itu di antaranya. Kemudian konsep compound dan juga konsep diskaun. Konsep compound merujuk kepada kita nak mencari nilai hadapan. Okey, begitu juga dengan konsep diskaun, kita nak mencari nilai kini ataupun nilai masa sekarang. Baik, yang kedua, alat bantuan pengiraan nilai masa wang. Di bawah alat bantuan pengiraan masa wang ada garis masa. Garis masa ni pelajar, awak kena buat dengan baik, dengan teliti supaya awak boleh dapat tempoh masa yang lebih tepat. Seandainya awak rasa keliru untuk tentukan tempoh, awak keliru untuk letakkan nilai. Sama ada nilai tu untuk nilai kini ataupun nilai depan. Ataupun nilai sama ada NUT biasa ataupun NUT matang. Okey kelas. Jadi lukislah garis masa tu dengan baik. Buat garis lurus, ada tahun, 0, 1, 2, 3. Kemudian tentukan I, lepas tu letakkan nilai. Kalau amount sekaligus bagi nilai kini, kat mana nak letak. Kalau nilai depan, kat mana nak letak. Yang penting arrow dia tu menghala ke mana. Okey. Dan saya harap apa yang saya cakap ni, you boleh nampak dalam gambaran awak tu. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah pengiraan di bawah nilai masa wang. Kita ada nilai depan, nilai kini. Okey, kedua-dua ni, nilai depan, okey saya ambil salah satu. Nilai depan, kita ada nilai depan amount sekaligus. Kita ada nilai depan amount berubah. Kita ada nilai depan NUT biasa. Kita ada nilai depan NUT matang. Jadi, seandainya naik soalan, pastikan awak melihat jadual nilai faktor yang betul. Jangan tersilap tengok jadual nilai faktor. Begitu juga dengan nilai kini. Kita ada nilai depan, nilai kini amount sekaligus, nilai kini amount berubah. Kita ada nilai kini NUT biasa, kita ada nilai kini NUT matang. Kemudian kita nak tengok kepekaan nilai masa wang. Kita nak tentukan I, nak tentukan N, nak kira PMT, kemudian nak kira pelunasan pinjaman. Semua ni kita dah buat pun latihan. Okey, para pelajar dah buat semua. Tak kira lah pelajar berada di bawah bimbingan siapa. Okey, bimbingan Madam Wahanisah ke, Madam Afrizah ke. Maksudnya semua awak dah belajar, semua awak dah buat pun. Okey. Cuma kita nak refresh balik je. Sama ada awak boleh ingat balik ataupun tidak. Okey kelas. Ni adalah bentuk-bentuk nilai masa wang. Okey. Yang terakhirnya adalah perpetuity. Okey. Dan perpetuity soalan dia adalah famous walaupun pengiraan dia simple. Pengiraan dia simple je. PMT bahagi dengan I. Yang lain-lain ni awak kena ingat sukarlah sikit kan berbanding dengan perpetuity. Okey. So ada 9 semuanya. Okey, sebagaimana yang dah saya sebutkan tadi, so saya tak perlulah nak sebut lagi sekali. Baik, formula. Ni adalah formula. Formula ni jangan tersilap. Macam contohnya lah saya ambil. Nilai hadapan amount sekaligus. Okey, nilai hadapan mesti mula dengan future value. Dan nilai present value akan diberi. I akan diberi, N akan diberi. Dan dia adalah sum. Sebab amount berubah ni bukannya kita buat penyimpanan sekali. Dia lebih daripada sekali. Biasanya plus berapa pula. Kemudian you akan total. Okey. Begitu juga dengan nilai kini NUT biasa.
Okey, nilai kini annuity biasa kalau kita tengok, okey, present value annuity. So, bila nilai kini ataupun nilai depan annuity, sama ada annuity biasa ataupun annuity matang, dia adalah pengiraan ada PMT. Kita akan letak formula dia PMT. Tengok cursor saya ni kan. Okey, kita akan buat PMT. Bila PMT tu kita boleh faham dah. Oh, soalan ni adalah pengiraan annuity. Sama ada annuity biasa ataupun annuity matang. Okey, kelas. So, kalau kita tengok satu lagi, nilai kini annuity matang. Okey, present value annuity due. Ni. Annuity due ni annuity matang. Dan secara automatik, dia akan ada formula tambahan satu lagi, 1 plus I. Kebanyakan pelajar dia tertinggal ekor ni satu lagi. Dia buat dah annuity matang tapi dia tinggal ekor kat belakang tu, jawapan dia jadi salah. Formula dia betul tapi jawapan dia salah. Formula dia betul kat mana? Betul PVAAD. Tu betul lah. PMT tu betul lah. Tapi bila tak letak 1 plus I, dia akan jadi annuity biasa. So, salahlah jawapan pelajar. Okay, itu yang biasa. Alright. Kelas, kalau kita tengok cara-cara untuk mengira. So, kita nak refresh balik ke awak supaya awak boleh ingat balik teknik cara nak kira. Yang penting bila dapat soalan pengiraan, okay, tentukan I. Cari I pada soalan tu berapa. Cari N dia tu berapa. Kemudian tengok present value atau future value. Clear dah yang tu, tentukan formula yang betul. Sama ada formula dia present value atau future value. Amount sekaligus ke amount berubah. Ataupun annuity ke, tentukan pula annuity biasa ataupun annuity matang. Sebab nak tentukan annuity dengan amount sekaligus, dia ada clue dia. Okay, yang mana awak pun dah sedia maklum. Kalau annuity, mesti ada perkataan annuity, ada perkataan berkala, ada perkataan setiap, ada perkataan tahunan. Itu adalah pengiraan annuity. Kemudian buat garis masa sebagaimana yang saya nyatakan tadi ke awak. Jika you keliru pada soalan tu, bina garis masa. Jangan kedekut nak buat garis masa. Tapi salah seandainya soalan tu minta buat garis masa, awak kena buat sebab itu ada markah. Dan markah dia adalah markah tersendiri. Okay? Dan yang terakhir, buat pengiraan. Okey, kelas. Kita tengok contoh. Cik Nilofa ni kan, ambil nama Nilofa lah, dia popular sekarang ni kan. Okey, membuat simpanan pada awal setiap tahun. Ini ada clue. Awal setiap tahun. Tengok kesal yang saya buat, awal setiap tahun. Okey, awak dah boleh nampak ada bila awal setiap tahun. Oh, ini annuity dah ni sebab awal setiap tahun. Sebanyak 1135.77. Tempoh dia 10 tahun. Baca lagi. Ada lagi. Menawarkan kadar faedah 5%. So, hitung jumlah simpanan yang akan diperoleh oleh beliau pada akhir tahun ke-10. Cari dulu saya kata yang elemen yang utama tadi. Yang saya kata cari I, cari N. Okey, keluarkan I. I adalah 5. Walaupun awak terror dah, keluarkan juga. Sebab ini adalah cara untuk awak tak lupa ataupun tersilap untuk membuat pengiraan. Sebab kadang-kadang awak dah 5% tapi awak pergi buat 6%. Kadang-kadang N dia ni 10 tapi awak pergi buat 5. Itu biasa. Okay. So, I dia keluarkan 5%, N 10%, PMT. Kenapa kita buat PMT? Sebab annuity pengiraan dia. Okay, so kita letaklah sia-sia RM. 1135.77. Lepas tu, ini maklumat awal. Yang kedua, keluarkan formula. Kita dah sedia maklum dah. Oh, annuity matang ni. So, future value ni. Kenapa future value? Nak cari akhir tahun ke-10. So, buatlah future value formula dia. Future value, annuity due. PMT, future value insert factor, annuity, IN, 1 plus I. 1 plus I ni jangan lupa. Kalau annuity matang. Sama ada future or present. Tapi soalan ni nak future. Lepas tu step yang ketiga, masukkan nilai. PMT dia masuk. Saya tak kira, saya tak masuklah nilai kat sini. Cuma saya masuk formula terus jawapan akhir. Tapi saya nak awak buatlah pengiraan dengan lengkap. So jawapan dia 15,000. Okay. Next. Ni Amisha. Amisha ni dia pinjam 50,000 daripada bank buat pembayaran berjumlah 4,500 setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan tu dia buat pembayaran.
So itu adalah PMT dia. Okey. Kemudian pada kadar faedah 8% setahun dikompongkan setiap setengah tahun. Ni awak kena buat action lah sikit. Kena cari, kena kekelit sikit. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Amisha? Jadi soalan ni saya rasa awak dah buat dah pun. Tapi kadang-kadang awak ni kalau tak alert, 10 kali bagi soalan yang sama pun salah juga. Okey, macam biasa keluarkan maklumat penting sebagaimana saya nyatakan ni. I 8% ni setahun. Tengok setahun dikompongkan setiap setengah tahun. So, N formula dia, konsep dia N mesti bahagi dengan 2. I bahagi dengan 2, sorry. N darab dengan 2. So, I ni bahagilah dengan 2 dapat 4%. N, sebab N yang kita nak cari, 2N lah. Sebab N tu kena darab dengan 2. PMT dia dah bagi, PVA dia pun dah bagi. Okey, sekarang ni nak cari N. So, inilah formula dia. Masukkan nilai. Awak akan dapatlah 11.1111. Rujuk jadual nilai faktor. Dan ambil nilai rujuk ni paling hampir. Okey, bila you tengok pada jadual nilai faktor, N dia 15. So, 2N sama juga 15. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan N. So, 15 bahagi dengan 2 dapatlah 7,5 ataupun 7.5. Okay, next. Ni Roy Rocky. Konsep dia hampir sama sahaja dan saya harap awak boleh buatlah kiraan. Kita kata sambil-sambil awak tengok video ni awak buat kiraan. So saya bagi dah jawapan siap-siap. So jawapan dia PV adalah 8,638. Okay. Kemudian soalan yang keempat berkaitan dengan suruh cari PMT. So dapatlah awak carilah PMT dengan contoh pengiraan yang awak dah belajar ataupun sebelum-sebelum ni. So saya bagi nilai dia. So 1041.15. Kemudian ni pelunasan pinjaman. Nak kira pelunasan pinjaman kelas, first, mengira bayaran ansuran seandainya bayaran ansuran tu tak diberi. Kalau dia beri, tak apa, you terus ambil nilai tu. Tapi kalau dia tak bagi, awak kena cari bayaran ansuran. Lepas tu kira kadar faedah. Lepas tu mengira bayaran prinsipal. Ni contoh. Kita bagi soalan. Soalan ni awak dah buat dah pun sebenarnya. Okay, cuma kita nak refresh lagi sekali. Kira bayaran ansuran dulu, cari PMT dia lah. Dapatkan nilai, kemudian sediakan jadual pelunasan pinjaman. Kita kata ni adalah contoh pengiraan. Ni contoh, kita bagi contoh ke awak nak kira present value perpetuity, PMT dia kita dah bagi, kemudian kita bina jadual pelunasan pinjaman. Inilah. Jadi, untuk kita kata bab 7, saya rasa itu adalah gambaran keseluruhan yang boleh awak recall balik. Saya harap you all boleh bersedia dah untuk jawab soalan exam. Dan kalau ada di antara awak masih lagi tak boleh nak faham, you bolehlah WhatsApp pensyarah yang mengajar pensyarah anda masing-masing lah untuk tanya apa-apa kemusykilan berkaitan dengan topik 7. Okay, so sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan nanti you akan boleh tengok slide yang seterusnya untuk bab pengiraan yang berikutnya. Okey.